kan? Betul? Tujuh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Wahayyakum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin kedatangan dan yang lebih utama kekuatan dan kesabaran yang Allah Taala rezekikan dalam hati kita membolehkan untuk kita terus duduk dalam majlis ilmu sambil kita berniat menunggu salat Isya berjamaah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan tazkirah kita, seperti biasa, mari sama-sama kita bawa diri kita, roh kita kembali kepada kekasih dan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita mulakan dengan berzikir kepada-Nya insyaallah. Subhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal 'arsyi fardun muwahhadu malikun 'ala 'arsyis samaa'i muhaiminun li'iddatihi ta'nul wujuh wa tasjudu. Subhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal 'arsyi fardun muwahhadu malikun 'ala 'arsyis samaa'i muhaiminun li'iddatihi ta'nul wujuh wa tasjudun. Subhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal 'arsyi fardun muwahhadu malikun 'ala 'arsyis samaa'i muhaiminun li'iddatihi ta'nul wujuh wa tasjudun. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah
kuliah Maghrib 17 hari bulan Oktober bersamaan dengan 16 Muharram. Tapi kuliah Maghrib sepatutnya sama 17 Muharram, sebab kalender Islam dia bermula dengan waktu Maghrib. Jadi sama sebenarnya kalau waktu ini memang sama 17 Oktober bersamaan dengan 17 Muharram. Tapi sebelum Maghrib tadi memang 16 Muharram. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok sedikit tentang makna dia. Saya tak nak tekan tentang makna, semua kita tahu. Makna hijrah ini maksudnya berpindah. Macam tuan-tuan pindah daripada mana-mana datang ke setiap alam ni, itu kira hijrah lah. Tetapi itu bukan hijrah yang kita maksudkan bila kita kata sambut makna hijrah, iaitu dari segi istilahnya yang kita bincangkan, yang menjadi concern kita, iaitu perpindahan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah. Ini yang kita maksudkan sebagai hijrah. Hijrah yang disebut sama makna hijrah, sambutan hijrah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila bermulanya sambutan ataupun bila bermulanya tahun hijrah, kalau orang tanya bila bermulanya tahun hijrah, iaitu pada tahun hijrah bermula pada tahun penggunaan dalam, iaitu pada tahun 0017. Maksudnya digunakan kalender hijrah itu pada tahun 2017, itu pada masa pemerintahan Sayyidina Umar. Tetapi bermula dia iaitu satu hari bulan itu, iaitu jatuh pada hari Nabi berhijrah. Sebab itu bila orang kata bid'ah, mana memang bid'ah. Sebab sebelum Nabi mana ada kalender hijrah hari, tak ada kan. Tapi bid'ah yang asal lah. Ada asas dalam agama kita. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan dalam Islam ni semua kita mulakan dengan doa. Habis kita tutup dengan doa. Mula makan, nak makan mula dengan doa. Habis makan dengan doa. Nak jalan mula dengan doa. Balik rumah tutup dengan doa. Masuk tidur doa, bagi tidur doa. Apa masalahnya mula tahun doa, lepas tahun doa? Tak ada jadi isu kan? Tapi kalau kata bid'ah, ya bid'ah memang tak ada lah zaman Nabi kan? Jadi bid'ah ini ulama dah selesai dah, iaitu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan kalau orang tanya, kalau sebelum tu dia orang guna tahu tak? Kalau sebelum kalender hijrah, jadi zaman Abu Bakar semua, dia orang guna kalender apa? Dia orang tak ada kalender yang tahun yang khusus. Dia orang guna sekena. Sekena tahun azan. Ini peristiwa ini berlaku setahun selepas tahun azan. Dia guna sekena macam tu. Yang ini 10 tahun selepas tahun gajah. Yang ini 2 tahun selepas Nabi menyampaikan khutbah terakhir, iaitu Hujjatul Wada. Maksudnya dia guna sekena. Sebab sebelum itu tak ada tahun lagi. Bila bermula, iaitu pada tahun ke-17 Hijrah, ketika mana Gubernur Basrah pada waktu itu Abu Musa Asy'ari, dia menghadapi kesukaran sebab surat-surat daripada Amirul Mukminin tak ada tahun. Jadi susah ni surat tahun lepas surat tahun ni. Jadi dia pun menulis kepada Amirul Mukminin, innahu ya'tina min kutub laisa laha tarikh. Telah sampai kepada kami surat-surat daripada anda wahai Amirul Mukminin tanpa tarikh. Dalam riwayat yang lebih lanjut, telah sampai kepada kami surat-surat daripada Amirul Mukminin, namun kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat terhadap surat-surat itu. Kami telah membaca salah satu surat yang dikirim di bulan Sya'ban. Kami tidak tahu apakah Sya'ban tahun ini ataukah tahun lepas. Sebab tak ada tahun. Bulan tetap bulan yang sama. Bulan memang telah digunakan oleh orang Arab. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, hijrah bukan berlaku pada 1 Muharram. Hijrah berlaku dalam bulan ketiga, iaitu bulan Rabiul Awal. Jadi dalam bermusyawarah itu, Sayyidina Umar bersetuju untuk nak memulakan kalender hijrah dengan
dengan bulan Muharram. Jadi tak ada masalah di situ. Tapi nak beritahu, bila kita sambut awal 1 Muharram itu bukan bermakna tarikh itu tarikh hijrah. Hijrah berlaku dalam bulan 3 lah. Kalau tengok Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hijrah adalah satu perancangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala susun elok bagaimana tuan-tuan dan puan sekalian usaha Nabi. Dia membina akidah 13 tahun, dia membina akidah. Selepas tahu 10 tahun saja sampai di Madinah, maka senang para sahabat semua. Banyak ayat Madinah, ayat hukum, ayat suruhan melakukan ibadat. Banyak di Makkah iaitu ayat-ayat tentang akidah. Maksudnya sahabat-sahabat telah kukuh dan telah kuat. Bila mereka sampai ke Madinah, maka turun ayat-ayat suruhan, maksudnya mewajibkan itu, mewajibkan ini, tuan-tuan sekalian. Itu perancangan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang saya nak bahas di sini, ini antara poin-poin, iaitu tentang kisah Sayyidina Ali, tentang kisah peristiwa Gua Sur, dan kalau ada masa saya akan tengok sedikit tentang kisah Suraqah bin Malik. Sayyidina Ali, kalau cerita Sayyidina Ali ni, orang tanya soalan, Ustaz, Sayyidina Ali tak ada Ustaz sebenarnya tak ada dalam hijrah ni propaganda Syiah. Dia buat lagi cukup ta'asub dengan Syiah, kan sampai mufti polis pun dah jadi takut dengan tersebarnya ajaran Syiah di polis. Dia tak tahu dia duk sebar Wahabi dengan negeri lain, akhirnya Syiah takut Syiah tersebar di polis. Saya bila orang tanya macam tu, saya balik rujuk tengok kenapa timbulnya yang dikatakan propaganda Syiah ni. Sebab orang yang mendakwa demikian, dia merujuk cerita sirah ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari tak ada cerita Sayyidina Ali, tetapi dalam kitab-kitab sejarah utama, sejarah Islam utama, biasa kalau kitab sejarah yang rujuk kepada sirah Ibn Hisham dengan sirah Ibn Ishaq, memang ada cerita Sayyidina Ali. Tetapi dalam Sahih Bukhari tak ada cerita Sayyidina Ali. Kita boleh faham, sebab untuk nak mensabitkan cerita sejarah, kita tak perlu sampai satu tahap status yang sahih. Kita kalau dalam bab hukum hakam, memang kena mutawatir dan sahih. Tetapi untuk cerita sejarah tak perlu. Sebab itu mungkin standard Imam Bukhari ini tinggi, maka dia tak wujud dalam kitab dia, tetapi wujud dalam kitab-kitab sejarah utama. Tapi bila saya tengok, dia tak ada kecanggahan apa-apa. Dalam riwayat Bukhari, Nabi sampai rumah Abu Bakar diriwayatkan oleh Aisyah pada waktu yang bukan biasa. Pada waktu yang bukan biasa, Nabi kata kepada Abu Bakar, minta semua yang ada kat sini keluar. Abu Bakar kata, tak ada siapa, ni semua adik-beradik keluarga saya, wajib nak cakap apa, cakap. Akhirnya selepas itu mereka bergerak ke Gua Sur. Jadi maksudnya cerita Sayyidina Ali sebelum tu cerita Sayyidina Ali, sebab dia Nabi keluar daripada rumah dia, di mana dia bersama dengan Sayyidina Ali. Dia minta Sayyidina Ali tidur atas pembaringan dia. Akhirnya dia keluar, maksudnya. Jadi tak ada kecanggahan apa-apa. Bila dia keluar itu, dia menuju ke rumah Abu Bakar. Ya, waktunya waktu yang bukan biasa. Jadi dia tak ada apa-apa kecanggahan di situ. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang dah jadi macam tu. Kalau sebut Sayyidina Ali, kita ingat Syiah. Yang pertama kita harus ingat Sayyidina Ali bukan Syiah. Kalau itu macam tu, kita kena buang Sayyidina Ali. Tinggal 3 je, Khulafa Ar-Rasyidin. Sebut Nabi Isa, Kristian. Nabi kita tinggal 24. Sebut ayah, ingat ayah bin. Tak ada. Lepas ni tuan-tuan haram sebut ayah. Sebab bila sebut ayah, dia membawa kepada ayah bin. Payah jadi macam tu. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang orang terlalu obses. Dia fokus yang tu je. Yang ni bukan, yang ni Syiah.
Buka Asyura Syiah, puasa 10 Syiah. Dia dah ingat tu sebenarnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah sekalian. Baik. Perancangan Allah, sistem Allah, sunnatullah. Sunnatullah hijrah ni tuan-tuan sekalian, iaitu saya kata sunnatullah. Apa sunnatullah? Sistem yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala nak tunjuk sesuatu kepada kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa Allah Ta'ala sukarkan Nabi dalam berhijrah? Kenapa Allah Ta'ala sukarkan Nabi? Kenapa Allah Ta'ala tak mudahkan kerja Nabi? Kenapa Allah Ta'ala tak kata kun fayakun? Kenapa Nabi terpaksa menghadapi kesusahan Sayyidina Ali hingga hampir terbunuh? Kenapa? Ini nak bagi tahu sunnatullah, iaitu untuk mendapat sesuatu kita kena usaha. Boleh je Allah Ta'ala nak mudahkan kerja Nabi, tapi kenapa disukarkan? Sebab nak tunjuk kepada umat dia, if you want to achieve something, you have to do something. Jangan duk mimpi berangan-angan. Kadang-kadang kita nak negara kita jadi negara Islam, tapi persoalannya kita tanya dia, apa yang kita buat? Maksudnya saya minta esok kalau boleh negara Malaysia negara Islam. Tanya, what have you done? Apa yang kita telah buat? Kadang-kadang kita sekadar berangan-angan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Nabi dia merancang, bukan kata spontan ni, merancang. Sebab tu dia dah cari dia naik unta yang baik. Selepas tu dia melantik penunjuk jalan untuk tunjuk jalan yang bukan biasa. Maksudnya jalan yang orang tak sangka. Maksudnya proses tu memakan masa yang agak lama. Nak bagi tahu untuk nak membuat sesuatu, kamu kena merancang. Jangan pakai buat sembrono saja. Siang dan malam keluar, melibatkan siang dan malam, keluar pada waktu malam kan. Jalan yang berbeza, dia menggunakan jalan berbeza. Yang dilantik Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini sebagai pakar jalan. Ini ulama-ulama ambil manfaat ibrah pengajaran daripada peristiwa ini, iaitu kita boleh bermuamalah dengan orang kafir selama mana adanya saling menghormati antara satu sama lain. Tak ada masalah. Nabi menggunakan khidmat Abdullah bin Uraikid sebab dia expert bahagian jalan, tetapi dia tak boleh kacau urusan lain. Dia hanya ada otoriti dia hanya pada hanya ada pada kepakarannya saja boleh. Tapi kalau dah nak kacau urusan pihak lain, maka pada ketika itu sudah menjadi satu masalah. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, perancangan Allah. Kalau kita tengok, semua berlaku menurut perancangan Allah. Dan apa yang berlaku di Palestin sekarang, apa yang berlaku di Syria, semuanya berlaku menurut perancangan Allah. Kalau tuan-tuan tanya, bila nak selesai Ustaz masalah Palestin? Tuan-tuan nak masalah Palestin selesai cepat? Naklah Ustaz, kalau boleh masalah Palestin selesai cepat Ustaz. Kalau selesai cepat, maknanya kiamat pun cepat. Sebab Palestin hanya selesai dengan ada tanda-tanda besar kiamat. Dekat-dekat nak kiamat dah, di mana orang Yahudi akan dibunuh di situ, dan mereka lari di sebalik pokok, sehingga pokok pun memberitahu di belakang ada Yahudi. Maksudnya itu tanda-tanda dah dekat dengan kiamat. Sekarang ni memang dalam proses bertanam banyak nama pokok ini korok-korok macam tu lah. Sekarang nak bawa balik Yahudi Jerman, Yahudi Perancis, Yahudi Amerika, semua nak balik situ. Jadi nak letak kat mana? Maka terpaksa nak ambil tanah Palestin. Ustaz kata macam tu, Ustaz saya cakap macam tu, orang Palestin tak payah fight Ustaz, sebab perancangan Allah. Dah perancangan Allah, biarkan Allah. Kenapa nak kacau urusan Allah? Don't bother with God business, mind your own business. Kita punya urusan, Palestin punya urusan, tanah airku, aku kena pertahankan sehingga ketitisan darah yang terakhir. Itu urusan kita. Urusan Allah, perancangan
Tuhan tanya, agak ada jawapan tak? Saya dah bagi, ya Allah, saya dah bagi RM50. Ya Allah, kereta kau speaker, kau bagi RM50 ya? Secara Palestin kami lama kan, agak-agak pada depan salatik boleh jawab macam tu. Agak depan Allah pun berani gitu. Ya Allah, saya masukkan hantar tu RM50 kan. Kalau boleh, bila Tuhan tanya, ya Allah, saya dah melakukan apa yang berdaya daripada saya berdoa, saya memberi sumbangan sekadar yang saya mampu. Aku tak ada jawapan cari. Sebab itu semua perancangan Allah. Cuma Tuhan nak tanya, kamu buat apa? What are you doing? Syria kan jadi, dia tak nak bantu. So apa yang kamu boleh buat? Saudara kamu di sana, Palestin, saudara kamu di sana, apa yang kamu boleh buat? Siapa-siapa yang belum ada jawapan, sediakan jawapan. Maksudnya jangan takut nanti bila dia tanya terkedu kan. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Nyawa adalah taruhan. Sayyidina Ali dia meletakkan dirinya, tubuhnya di atas tempat tidur baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ni budak bijak. Ketika mana Nabi mendapat seruan supaya meminta sahabat-sahabatnya memeluk Islam, maka Nabi mengajak Sayyidina Ali, kanak-kanak yang pertama yang memeluk Islam, wahai Ali, masuklah Islam. Ali kata, sebentar saya kena tanya mak ayah dulu. Sayyidina Ali budak yang bijak dan budak yang baik, dia nak rujuk dengan mak dan ayah dia. Diriwayatkan dalam perjalanan balik, dia berfikir, suatu Tuhan Allah ingin mencipta aku, Allah tanya mak ayah aku. Agak-agak Tuhan tanya mak ayah kita apa? Wahai Rasa, aku nak cipta Latif, kau izin tak? Mana ada Tuhan tanya? Tuhan cipta je. Sedang-sedang mak kita muntah, cek Alhamdulillah, ngandung kan tuan-tuan. Mana ada Tuhan tanya? Jadi Sayyidina Ali bila dia fikir macam tu, bila Tuhan nak mencipta aku, dia tak tanya mak dan ayah aku, apakah aku perlu minta izin daripada ibu dan ayahku untuk aku beriman dengan Allah? Tak perlu. Sebab kita ini bukan hak ibu bapa. Kita milik Allah, cuma didatangkan melalui ibu kita. Sebab itu ibu-ibu jangan buat pandai-pandai mengasuh anak ikut acuan sendiri. He or she is not yours. Even father also, he belongs to God, but diamanahkan, datang daripada rahim seorang ibu, pinjaman dipinjamkan kepada ibu dan ayah. Sebab itu tak boleh ikut kita didik, ikut diri kita, akhirnya kita lupa bahawasanya anak kita hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia patah balik, dia jumpa Nabi, cepatnya kau datang. Macam mana cakap? Mak ayah cakap macam mana? Tak perlu ya Rasulullah, aku beriman. Dia mengucap 2 kalimah syahadat. Dan dengan sebab dia beriman di waktu yang begitu muda, dia tak pernah sujud kepada berhala. Bila dia tak pernah sujud kepada berhala, maka dia mendapat gelaran karramallahu wajhah, dimuliakan wajah. Itu sebab apa Sayyidina Ali mendapat gelaran karramallahu wajhah, dimuliakan wajahnya. Sebab dia tak pernah sujud kepada berhala. Disebabkan kemuliaan wajahnya, maka dia ditugaskan banyak untuk berdakwah. Sebab bila dia bercakap, bila dia bertutur, ramai orang tertarik dan memeluk Islam. Yang menjadi mangsa adalah isterinya Fatimah, yang ada anak Hasan dan Husain yang sering ditinggalkan. Diriwayatkan Fatimah waktu dia meninggal, ketika dimandikan jenazahnya, didapati paut pada bahunya. Sebab dia tu kandang air, bawa air daripada tempat yang jauh. Lepas tu dia tu kisah tepung bersorangan tu nak bagi makan kepada anak yang berat. Mesin pengisar tepung, kita blender, kita prek kan. Dulu orang tolak
ziarah Fatimah. Fatimah dengan nada sedih, "Ayah, Sayyidina Ali asyik tak ada ayah. Ayah boleh tak cari pembantu?" Nabi akhirnya, "Apa masalah? Susahlah ayah nak jaga dua anak ni, nak ni banyak ayah." Akhirnya Nabi berdoa dengan izin Allah. Pengisar yang mengisar tepung itu dia bergerak sendiri. Dan Nabi kata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, aku boleh saja minta kepada Allah agar mesin pengisar ini bergerak sehingga ke hari kiamat. Tetapi engkau kena ingat Fatimah, kita, keluarga kita ditakdirkan miskin di dunia tetapi kaya di akhirat." Ini sebutnya dalam satu riwayat. Agak-agak tuan-tuan, kenapa Nabi ini ditakdirkan miskin? Sebab Nabi kalau nak kaya, bila-bila dia kaya, orang nak offer macam-macam, nak harta cakap, nak jawatan cakap, senang sangat. Tapi kenapa Nabi miskin sampai dengan kewafatannya? Itu nak menjimatkan masa. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Jawapan banyak, tak ada satu jawapan yang salah lah. Tapi jawapan yang saya ada iaitu supaya umat dia tidak boleh mencipta apa-apa alasan pun untuk tidak berjaya. Sebab kalau sekadar ingin mencipta alasan, Nabi lah manusia yang paling berhak mencipta alasan. "Oh Tuhan, Engkau bebankan aku dengan tanggungjawab yang berat. Engkau biarkan aku yatim piatu. Engkau ambil istriku. Engkau ambil bapa saudaraku yang mempertahankan." Ada Nabi cipta alasan? Tak ada. Mana ada Nabi cipta alasan? Nabi nak bagi tahu, apa alasan kamu if you cannot perform? You have parents, you are not poor. Why can't you perform? Kenapa? Why can't you perform? Kenapa kamu tidak boleh perform? Tak ada jawapan. Kita hanya sekadar mencipta alasan. The failure is the one who like to give a lot of excuses. Orang yang gagal adalah mereka yang suka mencipta alasan. Ada Nabi miskin, Nabi anak yatim, tapi Nabi berjaya. Ini antara satu hikmah kenapa Nabi ditakdirkan sedemikian. Tapi kita balik kepada cerita kita. Nabi waktu itu rumah dia dikepung, Sayyidina Ali di arah tidur tempat pembaringan itu, Nabi baca 10 ayat pertama daripada surah Yasin. Baca 10 ayat pertama, maka tertidurlah orang yang mengepung itu. Nabi keluar. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, yang ayat yang ke-10 itu, "Wa ja'alna min baini aydihim", di hadapan kami jadikan di hadapan mereka saddan, tembok. "Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan", di belakangnya tembok penutup. "Fa'awshaynahum", kami nak kata putar, kami hilangkan penglihatan mereka. "Fa'awshaynahum fahum la yubsirun", mereka tidak dapat melihat. Jadi ayat ini bagus ketika mana tuan-tuan balik kampung. Bila tuan-tuan balik kampung, baca ayat ini. Kadang-kadang tuan-tuan, saya kalau balik kampung, saya lebih yakin dengan ayat Al-Quran daripada mangga lagi. Tapi saya nak bagi tahu kat tuan-tuan dan sekalian, tuan-tuan mangga dulu. Jangan baca Al-Quran tak mangga. Tapi nak bagi tahu, ayat Al-Quran itu lebih kuat daripada mangga. Sebab pencuri kalau nak buka mangga kita, tak kira besar mana dia boleh buka. Lagi besar mangga, lagi besar dia punya gunting, dia bawa.
Tapi ayat Quran dia sentuh hati pencuri. Dia tak terasa teringin dengan rumah kita, dan dia tak nampak pun rumah kita. Itu yang penting. Kalau dia nak terasa rumah dekat jalan juta pun dia boleh masuk kan. Menteri tambah rumah kita kan. Nak kata menteri tak menteri, lagi senang dia nak masuk. Sebab tu saya bila kunci mangga, saya baca ayat ni, yang saya baca ayat kursi. Duduklah rentak tak apa. Dia bukan nanti baca duduk tunggu cepatlah kau nak kau bukan duduk tunggu depan tu. Depan mangga duduklah rentak boleh baca ayat kursi. Tadi baca ayat surah Yasin ni, ayat kursi, bayang belakang, tembok belakang. Baca sekali lagi, bayang tembok depan. Duduklah rentak tak apa. Bukan mesti. Dia semua online lah ni. Baca ayat kursi tu kita tutup kat atas. Kalau rumah teres lah, rumah teres yang berkembar. Kalau rumah kolam baca lebih sikit kan. Kalau macam rumah saya, rumah teres tengah-tengah, dia 3 kemungkinan je, belakang, depan dengan kuatan. Jadi baca 3, tutup depan, bayang tembok depan, bayang tembok atas dan tembok bawah. Buat kalau Tuhan campak dalam hati kadang-kadang orang yang berniat jahat itu tak rasa ingin nak usik rumah kita. Dia baca waktu mula-mula masuk dulu, harga besi tengah naik. Besi tengah naik, betul sekali. Dia baca rumah tutup tutup dengan ayat kursi dan juga surah Yasin ni. Apa berlaku, betul sekali. Besok tu satu jalan saya tu, satu blok tu habis. Penutup longkang kena angkat. Semua kena angkat penutup longkang. My God, betul sekali. Kecuali rumah saya yang tak angkat. Kan. Jadi orang yang kawan-kawan jiran-jiran kata, mereka kata pasal pencuri tahu ni, dia rumah ustaz. Lepas tu dia tak ambil kan. Dia kata ni dia punya khasiat ayat kursi dan 10 yang 10 ayat pertama daripada surah Yasin. Kan payah pun. Budak-budak mahal tafid ni ceritakan, mereka naik motor tak ada lesen, jumpa roadblock. Jom malah tafid tak ada mana ni. Mereka naik 10 ayat tak ada hal lah kan. Surah Yasin pula berpui baca tuan-tuan sekalian. Tak ada hasil, menakjubkan. Semua diangkut kepada polis. Sebab apa? Salah guna ayat. Maksudnya tak boleh ya. Kalau salah guna tak boleh. Maksudnya guna untuk benda-benda yang baik saja. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau baca-baca tak nampak, tuan-tuan ni ya Allah kan, tak nampak, tuan jaga. Kadang-kadang bukan kasih sayang Allah, dia nama istidraj. Lama-lama kita seronok guna ayat Quran untuk kepentingan kita. Benda itu peraturan, bukan. Dia kalau peraturan yang tak bercanggah dengan syarak, dia kira syar'i juga. Maksudnya kalau kita langgar, maksudnya hukum dia berdosa. Langgar lampu merah kan, hukum dia berdosa. Sebab dia hukum wata'i tak bercanggah dengan syar'i, maksudnya kita wajib patuh. Tapi tengok tak dah kan. Kalau tengah tekan lampu merah dia berhenti tu kan, seorang-seorang aku batu dah pasal itu guna akal dah. Maksudnya kan, jangan lurus betul pula. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kehidupan adalah ujian. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, nak bagi tahu bila Sayyidina Ali dalam keadaan yang macam tu, maksudnya kemungkinan untuk nyawa yang hilang begitu besar. Tetapi nak bagi tahu, kalau belum sampai ajal, kita takkan mati. Terutamanya bila dalam kerja buat Allah, dalam kerja buat suruhan Allah, kita jangan takut. Kita kena korbankan nyawa kita, harta kita. Sebab apa? Sebab kalau bukan ajal kita, maka kita takkan mati. Khalid bin Walid punyalah teringin nak mati di medan perang, tetapi tak mati juga. Akhirnya mati juga di atas
katil. Oh, nak bagi tahu, kalau tak mati, tak mati. Oh, kalau macam tu Ustaz, saya duduk tengah jalan tadi Ustaz, mati ya, memang confirm mati. Sebab apa, sistem Allah macam tu maksudnya. Kan, memang kalau kita duduk tengah jalan, tak banyak memang mati ya maksudnya. Sebab memang itu ditakdirkan, takdir. Kita pun berkeinginan yang macam tu. Kan, semalam saya rasa tak larat sangat. Tak larat sangat. Isteri suruh apa buat kan, akhirnya dapat setengah jam. Setengah jam ni pukul dalam pukul 5 tu, 5:30 ni boleh letak kepala wajah kan, tak larat sangat. Lepas tu ada kuliah pula, nak pergi kuliah kat mana, jauh pula kan. Jadi bila nak letak kepala tu, saya teringat lepas asar ni tuan-tuan sekalian, ramai orang yang cerita sejak anak main kecil tak ada Tuan jaga-jaga, petang-petang jantung kita tak apa nak kuat dah, sampai malam lagi tak kuat. Sebab tu orang pesan jangan mandi lepas maghrib, mudah masuk air. Sebab waktu tu jantung dah lemah. Kau nak mandi lepas pukul 12, mandi boleh lepas pukul 12 mandi, tapi lepas maghrib jangan mandi. Potensi untuk paru-paru masuk air. Jadi banyak kes ni yang macam tu. Saya pun tak jadi tidur. Saya pun pergi pakai sebab pergi main bola, skor 1-2 penalti, pergi mandi, baru pergi kuliah. Ustaz takut mati dah. Saya takut mati, kita kacau masa depan. Kan selalu orang jadi macam tu. Ustaz nanti tiap-tiap petang dia keluar main, memang nak ajar dia tidur malam tu, dia rasa tak larat, dia tidur setengah jam dah, dia dah tak ada dah maksudnya dia susah macam tu. Tiba-tiba kita bangkit, kita bangun, maksudnya mungkin takdir kita ajar kita masih panjang maksudnya. Tapi nak beritahu, kalau nak mati juga maksudnya. Biar itu kerja Allah. Kehidupan adalah ujian. Maksudnya life itself is a test. Ustaz, saya tak nak ambil ujian. So you are at the wrong place. Ustaz nak ambil ujian, this is not your place. Sebab dunia ini memang tempat ujian. Kalau macam tu macam mana Ustaz? Mati ya, mati lagi teruk. Mati alam rizal, alam keputusan. Kita beratok nak ambil rizal, batok orang tanya, Cik ambil ujian tak? Dah. Lepas tu batok balun. Ujian pun tak ambil, lepas tu nak ambil rizal. Mana boleh kan? Lepas tu satu hal, tapi sekurang-kurangnya ambil test dulu. Lepas tu bila masuk dalam kubur, waktu tu kita dah masuk dalam alam rizal. Alam rizal ni bukan dalam kubur. Ruh naik kat sini dah. Bila ruh naik kat sini, kita dah tahu rizal dah. Dah tahu rizal. Atas ruh naik kat sini, Allah Ta'ala kata, kamu akan melihat aku dekat dengan kau. Kadang-kadang orang mandi jenazah kan, orang mandi jenazah kalau kita dekat dengan dia orang cerita macam-macam kan. Yang ini mandinya ya Allah, seronok tengok. Yang ini ya Allah, na'udzubillah, janganlah aku jadi macam ni. Maksudnya rizal tak perlu tunggu dalam kubur. Waktu orang mati pun Tuhan dah tunjuk rizal. Na'udzubillah, moga Allah Ta'ala tutup air kita. Allah Ta'ala dah tunjuk air kita sampai kita masuk dalam kubur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Gua Sur, ini contoh, kita masuk ke Gua Sur pula. Gua Sur ni saya nak tengok daripada sudut psikologi, tuan-tuan sekalian, dan kita nak bandingkan dengan kehidupan sekarang. Gua Sur, gua yang tak dalam mana, tuan-tuan sekalian, iaitu dalam dia, ini lelaki-lelaki muda yang terpilih.
Maksudnya yang hebat dengan senjata, yang bila mana kalau mereka nampak Abu Bakar dengan Nabi dalam ni, maka habis. Maksudnya senang cerita, habislah. Maksudnya kalau mereka ini sekadar tunduk menjenguk ke dalam gua tersebut. Jadi maksudnya ancaman apa? Ancaman bahaya. Okey, ancaman bahaya. Tetapi dalam gua ini ada dua makhluk, A dengan B. A rasa tenang, B rasa takut. Pasal apa? Pasal apa emosi A dengan B berbeza sedangkan ancaman sama? Nak bagi tahu, emosi kita bukan ditentukan oleh ancaman. Emosi kita ditentukan oleh kita sendiri. Maksudnya, kita kan, contoh kalau kita kata ekonomi sekarang teruk, keadaan tertekan, macam-macam masalah tentang sebenarnya. Ada orang, Allah dia tarik nafas tak lepas, doa suruh dada tu. Ada orang tenang, ada orang relax. Kenapa? Kenapa? Saya nak beritahu. Sebab emosi ditentukan oleh persepsi. Emosi ditentukan oleh persepsi. Apa persepsi Abu Bakar? Apa persepsi Nabi? Persepsi Abu Bakar ialah, wahai Muhammad, wahai ya Rasulullah, kita berdua, mereka ramai, mereka dapat kita, habislah kita. Persepsi Abu Bakar. Persepsi Nabi lain. Persepsi Nabi apa? Siapa kata kita berdua? We are three. La takhaf wa la tahzan, inna Allah ma'ana. Kita bertiga lah. Kenapa kamu kata kita berdua? Dan yang ketiga ini yang mencipta mereka-mereka yang di luar sana. Dia yang memberi mereka makan, dia yang memberi mereka hidup. Dan kita di sini juga ditentukan, disuruh berhenti di sini atas arahan yang ketiga ini. Kenapa engkau perlu takut? Maksudnya, itu persepsi Nabi. Persepsi Abu Bakar berbeza. Kenapa persepsi berbeza? Sebab persepsi ditentukan oleh fokus. Persepsi ditentukan oleh fokus. Fokus Abu Bakar sempit, fokus Nabi sempit juga, tetapi fokus dikawal oleh ilmu. Sebab itu susunan dia macam ni. Knowledge leads to focus, focus leads to perception, perception leads to emotion, and emotion leads to action. Ilmu membawa kepada fokus, fokus membawa kepada persepsi, persepsi membawa kepada emosi, dan emosi membawa kepada aksi, action. Knowledge. Sebab itu ilmu Nabi berbeza dengan ilmu Abu Bakar. Sebab itu berbeza emosi kita, walaupun ancaman yang sama, dengan sebab berbezanya ilmu kita. Sebab itu orang yang ada ilmu, dia tahu waktu mana dia, apa yang sepatutnya dia gelisah, apa yang sepatutnya dia tak gelisah. Dia ada ilmu. Fokus jaga-jaga. Kita sekarang banyak guna fokus. And we must remember, focus is very limited. Kita zoom. Kalau kita zoom tu tempat yang salah, kita akan menghasilkan persepsi yang salah. Sebab tu jaga-jaga. Contohnya macam ni, ibaratnya tunjuk, ada seorang ni, dia pergi rumah terbuka. Rumah terbuka ni maksudnya ada macam-macam, ayam golek, ada ABC, ada laksa, semua ada. Soto manik ni ada. Bila dia sampai rumah terbuka ni, bila dia masuk, dia tengok di satu sudut rumah terbuka ni ada dua orang bergaduh. Lepas tu dia pun balik. Lepas tu isteri dia tanya, abang macam mana open house bang? Orang kawan abang tu macam mana open house? Tak best, ada dua orang gaduh. La ilaha illallah. Hak gaduh tu satu sudut saja, yang seronok banyak. Tetapi sebab apa dia jadi tak seronok?
Sebab dia fokuskan speed. Itu masalah kita. Kita duk fokus satu saja. Macam orang zaman sekarang, ilmu tak banyak. Ulama-ulama dulu kan, ilmu dia banyak. Jadi bila dia jumpa satu hadis, nampak hadis ni pelik, dia banding dengan hadis lain, dia cuba harmonikan hadis ni. Orang zaman sekarang, ilmu tak banyak. Dia jumpa satu hadis, lepas tu dia jumpa pula hadis lain bercanggah. Dia kata yang ini bid'ah. Dia duk fokus apa? Kullu bid'atin dalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Dia duk fokus satu je. Jumpa hadis lain yang benda-benda yang baru dalam masyarakat, semua bid'ah. Ulama-ulama dulu tak, maksudnya ini hadis yang mengharuskan ini sebab mereka banyak sebab itu jangan bergantung semata-mata kepada fokus, because focus is limited. Sebab itu kena cari ilmu. Maksudnya saya kata tadi, saya ulang, ilmu membawa kepada fokus, fokus membawa kepada perception, perception membawa kepada emotion, emotion membawa kepada action. Saya tambah satu lagi, action, action membawa kepada emotion. Patah balik, action membawa kepada emotion. Sebab itu Nabi kata, bila kamu marah, kamu berdiri, kamu kena duduk. Apa kaitan berdiri dengan duduk dengan emosi? Because action leads to emotion. Betul tak? Nabi kata, kalau kamu marah kan, kamu berdiri, kamu duduk. Tanya, ya Rasulullah, apa kaitan berdiri duduk dengan marah? No, Nabi tak jawab lah jawab tu. Nabi tak jawab, sahabat pun tak jawab. Nabi sahabat buat, tapi nak bagi tahu action leads to emotion. Senang. Kalau tuan-tuan nak marah kan, selalu bila tuan-tuan marah, tuan-tuan perasan tak? Dia tarik orang ni, dia tarik orang ni, bibir dia naik ke atas, dia melengkung ke atas, smiley tu. Tu yang smiley naik ke atas kan. Kalau senyum sekurang-kurangnya sama ataupun melengkung ke bawah. Kalau tuan-tuan marah, tuan-tuan senang je nak bagi kita marah, nak bagi tuan-tuan tekan. Balik sekali kalau gaduh dengan suami, gaduh dengan isteri kan, pakai tekan dulu orang, pakai belok habis. Malam minggu 12 kita sambung gaduh pula. Senang je, senang. Sebab action leads to emotion kan. Duduk, kalau kamu duduk tak hilang tak marah, bari action lagi. Apa kaitan duduk bari dengan marah? Action kan. Ada satu hadis lain lagi, Nabi kata, bila kamu marah, pergi ambil wudu. Tuan-tuan sekalian, pergi ambil wudu. Apa maksud pergi ambil wudu? Action, ambil tindakan. Tuan-tuan sekalian, kata tuan-tuan pergi nak ambil wudu, pukul-pukul paip ayam tak ada. Jom ambil wudu, ayam pula tak ada. Dalam kau punya surau ni. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak ambil wudu tu, waktu tuan-tuan nak pergi ambil wudu tu, marah dah berterabur habis, tak marah, tak ada marah, tak ada marah. Sebab dah ada willingness. Sebab apa kita mau berubah daripada berdiri duduk? Kenapa kita nak pergi ambil wudu? Sebab ada willingness, keinginan supaya marah itu hilang. Kalau tak ada willingness, tak payah buat apa, dia takkan hilang. Pergi ambil wudu, tak nak. Pergi ambil wudu, tak nak. Pergi. Baik, saya pergi ambil wudu, kamu tunggu aku datang balik. Tak hilang marah sebab dia tak ada keinginan. Sebab itu kat sekolah nak ubah budak-budak pelajar susah. Sebab pelajar ini bukan datang jumpa kaunselor, mereka dirujuk. Sebab itu term yang digunakan adalah referred client. Referred client, bukan willing client. Student referred. Bila referred, depan kaunselor, depan cikgu, yes. Belakang, no. Sebab dia tak ada willingness. Sebab itu tanggungjawab pertama, hasilkan willingness dulu. Sebab itu pintu taubat, syarat taubat adalah willingness. Mana Ustaz tak ada orang syarat taubat willingness?
Memang tuan tengok syarat taubat, hadis lagi rujuk syarat taubat. Dalam semua syarat taubat adanya willingness. Pertama, menyesal, willingness. Saya saja nak menyesal tak? Kita rasa keinginan untuk berubah, tapi kita menyesal, berpindah dari tempat yang ada sekarang ke tempat yang lain. Saja-saja nak pindah tak? Willingness. Semua willingness. Bila ada willingness buat untuk bawa betul, bawa berubah, kita telah berjaya. Tak ada buat amalan lagi, Tuhan dah ampun dosa kita. Sebab itu ada satu cerita yang dia bunuh 99 orang. Dia berjalan, dia mana sempat buat ibadat lagi. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, masuk syurga bukan kerana ibadat. Jangan ada rasa seronok, oh saya seronok ibadat, saya jaga banyak. Siapa kata masuk syurga dengan ibadat? Masuk syurga dengan kasih sayang dan rahmat daripada Allah. Kan? Orang tak ada buat ibadat pun masuk syurga. Dia bunuh 99 orang, cuy. Bunuh lagi seorang, 100 abid tu dia bunuh. Bila dia bunuh abid tu, dia berjalan jumpa alim, si alim, tanya si alim, wahai si alim, boleh tak Allah Ta'ala, Tuhan ampunkan dosa aku? Boleh. Dia maha pengampun, tapi dengan syarat kamu kena berubah daripada tempat sekarang ke tempat yang lebih baik. Sebab apa dia sanggup? Sebab dia ada willingness. Dia terus berjalan di pertengahan jalan, dia mati dan berebut. Ni hadis sahih. Berebut malaikat penjaga syurga dengan malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka kata, dia milik aku, dosanya besar, dia tak pernah beribadat. Malaikat penjaga syurga tak, dia dalam perjalanan menuju tempat taubatnya. Maka Allah Ta'ala selesaikan perintah